Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Bagaimana kita nak tingkat martabat Quran yang kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan harap ambil satu one each ya. Saya dah siap cepat dah ni. Okey. 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 Jadi ini ada kaitan dengan apa yang kita belajar, tuan-tuan. Kenapa kita belajar nahwu dan saraf Al-Quran? Ini tajuk yang kedua Tajuk yang ketiga, kalau kita sempat, kita nak kesam domain dalam Al-Fatihah. Ada berapa domain? Ya, tuan-tuan lihat. Ya, dalam Fatihah ya. Tuan-tuan bolehlah cek sekarang ada berapa domain dalam Fatihah ni. Tuan-tuan. Okey. Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran matlamat belajar ilmu nahwu dan saraf. Ini kajian oleh seorang profesor, seorang insinyur. Dia mengkaji ayat-ayat Quran ni dari segi, dia mengkaji dari segi fungsi dan notion. Dah dapat dah? Okey. Okey. Dia kata Al-Quran harus bermula dari tahap pertama, tangga pertama. Tengok tangga pertama tu? Tangga pertama tu iaitu kita baca, kita tak faham. Tapi dalam hadis, kita baca Quran, tak faham pun kita dapat pahala. Tapi itu pun kita tak baca Quran kan, selain dari Quran yang kita baca dalam solat. Dikatakan kalau kita baca selambar sehari pun cukup dah. Ya, baca selambar tu maknanya satu muka surat, ataupun sekurang-kurangnya satu ain. Kalau kita baca satu ain, maknanya tak sampai setahun kita tamat Quran tu kalau baca betul-betul. Sebab Al-Quran tu ada 240 ain saja. Ya. Betul? Okey. Yang pertama, baca tanpa faham. Okey, baca tanpa faham. Okay. Jadi bila kita baca tanpa faham, betul tak? Baca tanpa faham. Baca tanpa faham. Okey. Saya senaraikan di situ ada dua ayat yang menandakan baca tak faham. Kita baca Quran tu tapi tak faham. Iaitu surah 96 ayat 1 hingga 5 dan surah 73 ayat 1 hingga 6. Jadi, ya, tuan-tuan jangan cari lagi surah. Kita nak tengok dulu. Bila kita dah boleh baca, dah boleh kenal huruf, boleh kenal mat, boleh kenal di mana berhenti dan sebagainya di bawah yang pertama tu, barulah kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua tu dia kata kita membaca, memahami nahwu dan saraf. Yang sekarang ni kita sedang belajar. Ya, faham nahwu dan saraf. Jadi sekarang ni kita sedang memahami jabatan. Jadi sekejap lagi kita akan baca satu dua ayat. Kita nak tengok ayat ni apa tu, jabatan pertama apa dia, jabatan kedua apa dia. Tapi kalau kita nak buat semua tak sempat. Saya hanya ambil setiap tangga satu ayat saja. Okey. Jadi belajar memahami secara nahwu dan saraf ini iaitu memahami makna. Bagi dia kata makna kita faham ni nahwu dan saraf. Bukan saja makna terjemahan, nahwu dan saraf. Kita tahu di mana jabatan subjek, di mana jabatan objek, di mana jabatan keterangan, di mana jabatan apa tu tata bahasa. Okey. Jadi buktinya ada 5 6 7 ayat. Iaitu yang pertama tu surah 2 ayat 1 to 1, surah 73 ayat 20, surah 75 ayat 16 hingga 20, surah 54 ayat 17 dan sebagainya. Saya hanya ambil satu ayat saja. Okey. Tengok. Okey, yang ketiga tuan-tuan, tuan-tuan tengok di sebelah atas tu dia kata membaca. Ya, membaca menuju ke atas, memahami. Yang ketiga tuan-tuan, barulah kita pergi ke peringkat ketiga, iaitu kita tadabbur. Setelah kita faham, barulah kita tadabbur. At-tadabbur ni maknanya meneliti, memerhati, mengecam. Itu maksud at-tadabbur. Ya. Menuju ainul yakin. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan buka buku tasawuf. Toko Pulamani, apa maksud dia ainul yakin? As-Sakandari tu baca buku dia. Ainul yakin ni dia nampak dengan mata.
Dia nampak peristiwa itu berlaku dengan mata. Jelas. Dan dia faham apa hakikat kejadian ini. Barulah dia akan kenal siapa dia hakul yakin. Hakul yakin, peristiwa ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. So tugas kita kena syukur kepada Allah. Jadi mula-mula ainul yakin, tapi ramai orang tidak nampak dengan ainul yakin, tapi tak nampak dengan hakul yakin. Bila dia nampak ainul yakin, dia tak boleh terima hakul yakin. Itu masalah. Okey. Jadi ayat dia surah 38 ayat 29. Saya bawa di sini 4 ayat dan saya bawa satu saja ayat, iaitu yang saya tanda tu. Ya. Tuan-tuan ya. Bila kita sudah melihat Al-Quran itu secara tadabbur, secara ain dan hakul yakin, maknanya kita sudah selamat. Tapi sekarang ni kita berada baru tahap kedua. Tahap kedua belajar nahwu saraf, baru belajar jar majrur, baru belajar jabatan. Ya, kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdu tu kita tahu itu jabatan subjek. Betul tak? Ya? Betul tak? Jabatan subjek ada 6 saja. Bila dia jadi muftada, bila jadi fa'il, naib fa'il, isim kana, isim inna, isim la. 6 saja. Saya kata 6 saja cukuplah tengok ni. Bila alhamdulillahi rabbil alamin, itu alhamdu tu isim bagi depan, jabatan subjek di bawah kategori B1, muftada, ya, B1. B1 yang muftada okey. Okey. Innallaha ma'as sabirin. Allah isim inna. Isim inna B berapa? B ni B12. Bila B12 isim inna, dia juga adalah jabatan subjek. Penting. Sebab sesungguhnya Allah itu akan sentiasa kekal bersama dengan orang-orang yang sentiasa sabar. Jadi kita fahamlah. Okey. B10 okey. Jadi tuan-tuan kena ingat, yang penting sekali ingat jabatan utama sekali, subjek. Okey. Ini jabatan utama ni yang saya sebutkan ni. Okey. Yang keempat, kita tadarus. Setelah kita tadabbur, baru kita tadarus. Jadi istilah tadarus dengan kita buat hari ni agaknya berbeza sikitlah. Tadarus hari ni orang buat lepas puasa tu, ya, dia tak tahu mana subjek, mana predikat, dia tak tahu. Dia hanya baca tadarus tu. Dia baca tu pun secara kontrak. Kalau dia jabat dulu, dia baca. Lepas tu 23, 27 bulan dia buat khatam Quran. Ya. Tadarus iaitu baca berulang-ulang untuk menghayati sesuatu ayat atau kisah. Bila nak faham ayat, faham kisah, kita kena faham mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan dan mana tata bahasa. Macam saya kata, saya suka makan nasi panas. Saya iaitu subjek. Nasi jabatan objek. Panas tata bahasa. Tak sebut panas pun tak apa. Itu maksudnya dalam Quran, ya. Jadi saya letakkan surah 7 ayat 204. Jadi tuan-tuan dan puan, ini tajuk yang ketujuh kita ini, iaitu tajuk matlamat belajar ilmu nahwu dan saraf Al-Quran. Okey. Nanti setiap tajuk tu saya sertakan ayat. Yang kelima, kita menuju yang kelima, ya. Yang kelima dah buat kan? Yang kelima, bila kita sudah mahir bertadarus, kita pergi ke tahap yang tinggi, yang kelima, iaitu ilmu yakin dan imanul yakin. Ya. Ilmu yakin. Ilmu yang kita dapat itu adalah dari Quran. Yang kita yakin itu dari Allah. Dan dia membawa kepada imanul yakin. Dalam buku As-Sakandari tu dia kata imanul yakin tu tahap kita tinggilah. Maknanya kita tak nampak apa-apa dah. Ya, dunia yang kita nampak ni dunia yang alat untuk kita, ya, beribadat. Ya, kalau kita yakin insya-Allah itu hak kita, dia akan dapat insya-Allah. Tu dia kata imanul yakin. Cukup ilmu dan sudah yakin. Maksud dia ilmu kita cukup dan sudah yakin. Okey.
Dan yang keenam tuan-tuan puan, yang keenam iaitu P3Q ni, iaitu kita akan jadi pedoman Quran. Quran bagi kita jadi pedoman. Apa pun juga masalah kita lihat kepada Quran. Lepas tu kita akan hayati Quran, kita baca Quran, kita faham Quran. Dan akhir sekali tu pemahaman Al-Quran. Al-Quran tu kita faham betul-betul, iaitu itulah dikatakan tahap yang paling tinggi sekali di dalam tahap pembelajaran Al-Quran, iaitu pedoman, penghayatan dan juga pemahaman. Kita tengok ayat 28 surah 85. Okey, saya dah salin ayat ni, sila ambil. Jadi tuan tengok nombor 1, nombor 2 tengok. Okey, nombor 1 tu untuk tangga 1, nombor 2 untuk tangga 2, nombor 3 untuk tangga 3, nombor 4, 4, 5 dan 6. Okey, tuan tengok ya. Kalau jadi ahli tafsir, sekarang ni kita tahulah. Okey. Ya. Tuan-tuan, nombor 1. Tangga nombor 1 Tuhan kata, baca tahap pertama kajian ini kita baca tanpa faham. Iaitu saya ambil surah 73 ayat 1 hingga 6. Ya, ya ayyuhal muzammil. Tuan Haji Syukri penterjemah muzammil ni makna apa? Tengok. Muzammil makna dalam tafsir, qumil laila illa qalila. Qumil laila. Ada doktor muzammil. Ya. Ya, ada dah. Ya doktor. Ya, Al-Muzammil. Ayat yang pertama. Al-Muzammil. Ya. Berselimut dia. Dan ini makna lain. Berselimut ni makna orang yang nyenyak tidur. Tuhan panggil orang nyenyak tidur. Qumil laila. Bangunlah di waktu malam. Kalau bangun pun dia kata bukan semua malam, illa qalila. Sikit bangun. Beberapa minit saja. Nisfuhu, separuh kalau boleh. Aw inqushu minhu, ataupun separuh daripadanya. Qalila, masih lagi sikit. Aw zid alaihi, kalau tambah lagi, apa lagi nak tambah? Warattilil Quran tartila. Mana kalau dah boleh bangun semayang malam apa semua, maka warattilil Quran, rattil, bacalah, itu fi'il amar. Bacalah Quran itu dengan tartil. Inna, ya? Ya. Perlahan tu makna kamus. Perlahan. Mana perlahan tu konsep terti ni maknanya dengan faham nahwu dan saraf. Terti daripada rattala warattilil Qur'ana tartila. Ya. Terti ni makna leksikon dia, makna dia perlahan. Okay. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan ke atas kamu perkataan-perkataan yang baik, berat. Okey tuan-tuan. Tengok di situ, al-muzammil. Al-muzammil, orang-orang yang berselimut. Di bawah tu dia kata apa? Naat. Naat. Kalau naat jabatan apa? Tata bahasa ke keterangan? Tata bahasa. Tabik. Tuan-tuan kena ingat tu. Bila baca Quran, baca buku hijau tu. Ya, ataupun baca buku PDF tu, dalam PDF dia lengkap ada. Okey. Ya. Jadi ini ayat pertama yang tahap pertama, iaitu baca tanpa faham. Ya, pun dapat pahala. Bangun malam baca Quran, ya, dapat pahala. Okey. Okey. Semua orang ada dah PDF. Ada dah. Ada dah.
Okey, tak apa. Okey. Ini PDF 114 semua kali. Jadi tuan-tuan tak payah lagi apa tu bawa buku tebal tu. Okey, yang kedua tuan-tuan, kita lihat apa tu ni. Kita lihat isim saja. Qumil laila, qumil bangun. Bangun malam. Dalam qum itu ada fa'il. Nampak tak fa'il? Fa'il dia tersembunyi. Ya, iaitu anta. Jadi dalam qum tu ada orangnya yang tersembunyi, iaitu awak, dan fa'il dalam qum itulah ada jabatan. Nama dia jabatan subjek. Jadi dalam ayat ini yang pentingnya bukan siapa. Yang pentingnya iaitu orang yang tidur tu. Orang yang tidur tu kena bangun. Bangun ya. Tak nampak di sini Allah. Ya. Okey. Lepas tu tengok tu. Qumil laila, al-laila maf'ulun fi. Maf'ulun fi jabatan apa? Keterangan. Ya? Fi. Tengok jadual tu. Objek maf'ulun bi, maf'ulun fi. Keterangan. Maknanya keterangan. Just to explain je. Bangun dia kata waktu malam. Kalau tak cakap malam pun tak apa, tapi ini ayat Quran jangan main. Bangun bila bangun? Malam. Okey. Illa qalila. Qalila tu isim bagi atas tak? Jadi mustasna. Mustasna bi illa. B berapa mustasna bi illa? Maksudnya ni. B17 dia jadi jabatan keterangan. Okey. Dah dapat belum nota keterangan tu? Nota saya bagi tu. Ada? Maf'ulun fi. Ada kan? Ada. Ada belum fi. Okey. Okey. Tengok di situ. Inna kita langkah sikit. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sanulki alaika qawlan. Tengok qawlan. Qawlan baris atas kan? Isim baris atas. Sakila. Qawlan tu maknanya perkataan yang berat. Ya, perkataan yang berat. Tengoklah qawlan. Qawlan tu dia jadi maf'ulun bih. Dalam tu dia jadi apa? Salimah? Qawlan. Ni macam lepas cuti ni. 73 berat sangat. Ni qaulan maf'ulun bi. Kalau maf'ulun bi dia jadi objek, iaitu jabatan objek. Sakila dia jadi na'at. Kalau na'at jabatan tata bahasa. Tata bahasa ni sastra. Jadi tuan-tuan, maksud saya bila kita baca Quran, kita tahu Al-Muzammil ni bagi depan. Kita belajar. Jadi dia ni di bawah jabatan tata bahasa. Maknanya untuk mengelokkan ayat kan. Qum, dalam qum ni ada fa'il, iaitu fa'ilnya anta. Dia punya root dia qama. Okey. Jadi bila ada anta dalam tu, tengok sebelah tu ada fa'il kan? Kan fa'il kan? Ni ada fa'il. Fa'il. Bila tengok fa'il saja, maka dia adalah jabatan subjek. Okey, tengok ada dia. Nisfuhu. Nampak tak nisfuhu tu? Nisfuhu. Apa ni nisfuhu?
Nisfuhu artinya separuh. Ni. Nisfahu ya. Oh, nisfahu, separuhnya. Nisfahu badal. Apa tak badal? Bila jadi badal, maka dia jadi tata bahasa. Tu mesti ingat tu. Kena simpan jadual subjek objek tu kena simpan. Itu dia. Jadi kita tahu yang mana jadi mangsa, yang mana jadi keterangan, dan yang mana jadi subjek, yang mana jadi predikat. Itu 5 jabatan tu kita mahir melalui 23 yang saya telah tulis ni. Okey, Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua, iaitu belajar memahami nahwu dan saraf Al-Quran. Okey. Surah 2 ayat 121. Surah 2 ayat 121 ya. Iaitu allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Itu haqqa tilawatihi. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 121. Okey. Okey. Ya. Tengok di situ allazina ataina. Mana allazina? Cuba terjemah bersama saya. Allazina, orang-orang yang atainahum, kami datangkan kepada mereka al-kitab, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar bacaan. Jadi sebenar-benar bacaan itulah yang dimaksudkan dengan nahwu dan saraf. Ulaika, mereka itu yu'minuna bihi, mereka itulah yang dikatakan sebenar-benar beriman. Wa man yakfur bihi, kuat-kuat sikit, siapa yang ingkar dengannya, fa ulaika humul khasirun. Ya. Rugi. Kita tengok. Tuan tengok di bawah tu. Bila kita dah terjemahkan ayat ini, dia punya fungsi ayat dia iaitu kepentingan ilmu nahwu dan saraf dalam Al-Quran. Itu fungsi dia. Ya, dan makna fungsi dia tu tajuk dia tu. Dan makna dia, makna ayat ini ialah orang-orang yang membaca dengan memahami Al-Quran, maka ini adalah orang yang dikatakan beriman. Ya, itu dia makna dia. Jadi tengok tuan, tengok allazina. Allazina tu di bawah tu dia kata mubtada kan? Kalau mubtada maknanya dia jadi jabatan subjek. Subjek. Allazina. Tapi tak nampak dia bagi depan sebab dia mabni. Isim apa tu? Isim mausul. Isim mausul. Orang-orang yang allazina atainahum, mereka-mereka tu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka al-kitabah. Tengok al-kitabah. Al-kitabah. Ya. Ya, al-kitabah, ya. Al-kitabah tu mim bih. Nampak tak mim bih? Maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih, di sini bis 11. Nampak tak bis 11 tu? Ni bis 11 kan, hijau tu. Bila dia bis 11, dia jadi objek. Satu saja yang jadi objek ni, iaitu maf'ulun bih. Satu saja. Maf'ulun bih, ya? Mim bih, objek lah. Sebab tuan tengok, bila maf'ulun bih dia jadi objek, dia jadi mangsa. Dia jadi mangsa. Objek. Satu saja objek, iaitu maf'ulun bih, bis 11. Okey. Okey. Ulaika yu'minuna bihi. Tengok ulaika. Ulaika tu mereka-mereka orang yang baca dengan betul ni, ulaika. Ulaika tu mubtada. Bila dia mubtada, dia jadi subjek. Ya, B1 subjek. Sekarang kita dah tukar daripada BBB ni kepada jabatan. Kepada jabatan. Okey.
Okey. Tengok lagi. Tengok lagi. Faulaika. Ni faulaika. Ya ke? Belum ada lagi. Tengok ayat ni. Faulaika humul khasirun. Mubtada. Bila mubtada dia mesti subjek. Kita latih dulu. Saya nampak di sini kelas lain saya buat. Kita latih yang pertama sekali latih subjek je. Subjek dengan keterangan. Itu saja latih. Yang keterangan ni lain daripada subjek. Subjek 6 saja, iaitu mubtada, fa'il, naib fa'il, isim kana, isim inna, isim la. Itu dia subjek. Jadi kalau tuan-tuan baca asyhadu an la ilaha, subjek dia tu Allah, sebab dia jadi isim la. Jadi kalau kita nak mengajar tafsir, macam inilah. Alhamdulillah pada malam ini kita mengajar satu tajuk berkaitan dengan belajar nahwu dan saraf. Kepentingan belajar nahwu dan saraf Al-Quran. Itu tajuk dia. Okey, ayatnya sama je. Kalau fa'il tu tersembunyi, macam mana? Cuba bagi contoh fa'il tersembunyi. Dalam fa'il kan? Faman yakfur, man tu ada. Betul. Waman yakfur, tengok man tu mubtada. Nampak tak? Man tu mubtada. Bila man mubtada, man itulah yang jadi subjek. Kemudian yakfur, nampak tak? Yakfur, ingat tak? Yakfur, dalam yakfuru ada tak fa'il? Ada tak? Siapa dia fa'il? Dia. Huwa. Jadi huwa tu refer kepada siapa? Refer kepada man. Jadi kalau refer kepada man, yakfuru tu tak pakai lagi dah. Man tu yang jadi subjek. Sebab yakfuru tu refer kepada man. Faman yakfur, siapa yang kufur. Okey. Jadi di sini berapa subjek? 4. Tapi 4 subjek tu siapa dia? Orang yang sama ke? Okey, allazina ataina. Inilah kita belajar tafsir macam inilah. Allazina ataina, orang-orang yang kami datangkan mereka. Itu orang-orang kan? Itu satu subjek. Atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika subjek tak? Orang yang sama tak? Dengan allazina? Mana tak sama? Orang-orang yang kami datangkan kitab, mereka membaca kitab tu dengan sebenar-benar bacaan. Mereka ini dikatakan beriman dengannya. Sama tak? Orang yang samalah kan? Faman yakfur bihi, waman yakfur bihi, dan siapa yang ingkar dengannya, faulaika humul khasirun. Man tu, tidakkah man tu daripada allazina? Jadi sesiapa di antara orang yang baca tadi dia ingkar, maka mereka akan jadi orang-orang yang rugi. Faulaika. Jadi mubtada'nya sebenarnya subjeknya dari orang yang sama. Yang pertama orang yang baca Quran, dan yang kedua orang yang ingkar baca Quran daripadanya. Okey, di antara yang baca tu ada yang ingkar, maka dia rugi. Okey. Kita pergi kepada proses yang ketiga, iaitu at-tadabbur, menuju ainul yakin dan hakul yakin. Ya, bukan senang ni kita nak tengok ayat Quran ni, nak baca ayat Quran, lepas tu nak capai hakikat ainul yakin dengan hakul yakin. Jadi dia gunakan yang tanda-tanda di bawah ni untuk cari punya jabatan. Ya. Jadi kalau boleh anda dapat ayat macam ni, terus tanda mubtada, apa tu, kalau mubtada jabatan subjek. Cuma saya nak latih supaya anda ingat jabatan subjek saja.
dengan objek. Objek maf'ulun bih, subjek iaitu mubtada, fa'il, naib fa'il, isim kana, isim inna dan isim la. Ada 2 isim baris atas, 4 isim baris depan. Okey? Nak train tu je. Lepas tu isim baris atas tu objek. Jabatan objek. Okey. Tengok ni, kitabun anzalnahu ilaika. Apa tu? Surah 38 ayat, saya tak nampak ni. Ayat surah 38 ya. Sini nampak tulisan tinggi pun tak nampak dah. Ya? Sad. Sad. Tengok tu. Surah 29. Jadi kalau boleh nanti balik cari semua ayat tu di rumah. Kita boleh untuk baca sendirilah. Ini ayat berapa? 29. Okey. Ni nampak sikit. Pelan-pelan ya. Jangan kita nak cepat je. Allah Akbar. Okey. Kitabun. Tengoklah tu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Okey. Tengok ni kitabun. Tak usah tengok jauh lah. Tengok kitabun. Kitabun jadi khabar kan. Dia punya mubtada dia muakhar, dilewatkan. Anzalnahu ilaika mubarakun. Kalau khabar, maka dia jadi predikat. Berapa predikat dalam apa tu sistem? 4. Yang pertama predikat, ya, khabar. Yang kedua, ni predikat ni. Yang pertama khabar. Yang kedua khabar kana. Yang ketiga khabar inna. Yang keempat ya, ini bagi depan, ini mansub, ini marfu', ini mansub. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu khabar dia. Ya? Okey. Okey. Insya-Allah. Kitab, sebuah kitab yang kami turunkannya. Tengok tu. Kami turunkannya. Tengok tuan-tuan. Anzalnahu. Cuba terjemah. Anzalnahu. Anzal, turunkan. Na, kami. Hu, nya. Tengok ni. Itu yang Salimah tanya tadi. Dia tak nampak. Ya. Ni tuan-tuan. Tengok ni. Anzalna. Ini fa'il. Hu. Ini maf'ul. Ini jabatan subjek. Ini jabatan objek. Dalam ayat ini kitabun khabar. Betul tak? Ya, khabar ya. Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Okey. Bila dia sebut fa'il, jadi dia punya syahid yang jadi perbincangan kita ni, fa'il ni. Kerana fa'il ni dia jadi subjek. Mana yang kami turunkannya. Nya ni kena turun jadi objek. Bila jadi objek dia maf'ulun bih. Jadi antara dua ni, ini yang penting. Yang Quran tu second. Yang pertama penting adalah
kami. Kami itu Allah. Jadi bila kita mengajar tafsir, kita tahu, oh, kami ini yang sebenarnya jadi fa'il, jadi subjek. Yang syahid di sini artinya syahid di sini bukan mati syahid. Artinya pokok perbincangan. Pokok, kalau kita belajar tafsir, dia akan beritahu ni syahid. Syahid kita hari ini adalah fa'il. Fa'il itu artinya perbincangan kita, iaitu subjek dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini, perbincangan ataupun fa'il dalam subjek ni bukan perkataan Allah, tapi domir, bukan domir, muttasil, mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Itu dia. Itu dia, baca macam tu. Baca macam tu. Jadi guru tafsir dia kena baca macam tu lah bila mengajar. Supaya dia tahu yang mana penting antara na dengan hu ni. Hu tu subjek, hu tu objek, na tu subjek. Salin subjek. Nombor 1 mubtada. Nombor 2 fa'il. Nombor 3 isim. Naib fa'il. Naib fa'il. Nombor 4 isim kana. Nombor 5 isim inna. Nombor 6 isim la, iaitu la ilaha. Ni la ni, ilaha ni isim la. Ya, okey. Okey. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok dua ni, yang lain pada tu akan pergi ini jabatan satu predikat, ini dapat maintain ni, 2. Nombor 3 objek, jabatan objek satu saja, iaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih, baris atas. Yang lain pada tu, lain pada dua ni, dia akan pergi kepada sama ada tata bahasa, sama ada keterangan ataupun tata bahasa satu saja, tabi', dan ada satu dua lagi, itu tata bahasa. Yang nak kena tekan ini je. Ini dah ingat dah. Ini saja, takut beza. Takut tak tahu benda predikat. Tengok khabar, predikat. Tengok khabar kana, predikat. Khabar inna, predikat. Khabar la, predikat. Lepas tu yang ni tabi'. Ya, yang ni keterangan. Keterangan ada berapa semua? 8 ya? Ya? Banyak keterangan. Okey. Tak apalah. Tak risau lah. Malam besok kita tackle keterangan pula. Minggu depan ya. Jadi apa perlunya kita mengetahui jabatan-jabatan ni? Perlunya untuk mengetahui dalam ayat Quran tu mana isim yang penting dan mana isim yang dikatakan berunsur kesusastraan, kecantikan. Mana isim yang just to explain further. Itu beza dia. 4 je, 5 je. Yang penting sekali subjek dengan predikat, objek. Yang lain itu keterangan dan tata bahasa. Okey. Kita tengok apa tu makna dia. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun. Ya, mubarakun. Ya, penuh berkat. Penuh dengan kebijaksanaan. Maksudnya bila kita baca kitab tu, insya-Allah dia boleh sampai ke hakul yakin dan ainul yakin. Itu maksud dia. Ya. Bukan berkat saja, tak ada dapat apa-apa, baca saja ayat Quran tu, insya-Allah kita capai apa yang kita nak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya dengan yang saya sebut di bawah tadi, ya. Iaitu yang kedua ni kan, ainul yakin dan hakul yakin, ya. Okey. Okey. Itu dia katakan tadabbur. Waliyatazakkaru, untuk, li itu maknanya untuk,
ya, liyatadzakkaru, liyadabbaru, untuk mereka menganalisis ya ayat-ayatnya, waliyatazakkara, dan untuk mereka menjadi ingatan pengajaran, ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Itu dia. Maknanya itu tahap yang ke waras. Ya? Yang diberi hati, waras. Okey. Tuan-tuan, kita kata waras. Waras ni kabarik kan? Waras. Awak jauh. Saya dulu Datuk, bila ada seorang pelajar dari sahabat berenam, bila jumpa dia je, kabarik dulu kan, baru waras. Kadang jumpa waras, dia kata mana tu waras. Jadi tuan-tuan, siapa dia orang-orang yang ulul albab? Ulul albab. Dalam esei yang saya bagi beberapa minggu lepas, ada tahap berfikir, ada 6 tahap berfikir. Ingat ke tak? Ke tak bagi di sini? Okey. Ayat Quran boleh diguna untuk faham ayat Quran, mesti ada 3 cara, mesti ada 3 ilmu. Yang pertama dia kata ilmu nahwu dan saraf. Saya dah bagi dulu minggu dulu. Yang kedua mesti ulul albab. Yang ketiga, mestilah kalau tak faham Al-Quran, kena guna ayat Quran juga untuk faham. Kalau tak faham hadis, guna ayat Quran juga guna hadis. Itu dia, itu nombor 3, itu yang ketiga. Jadi yang kedua ni, ulul albab ni maksudnya jurutera-jurutera, engineer, ulama-ulama fiqh dan sebagainya. Mereka akan nampak dalam Quran tu apa dia aspek kejuruteraan. Kalau dia faham nahwu saraf, itu maksudnya. Doktor-doktor pakar bedah, dia akan nampak dalam Quran tu apa benda aspek pakar bedah dalam tu, ya. Kalau dia nampak, ya. Itu dengan syarat dia mesti kalau saya tak belajar doktor, saya tak tahulah Quran ada apa. Kemarin pergi melawat anak buah, kena potong kidney. Bukan kidney apa? Ada batu dalam kidney. Batu dia dalam kidney ada separuh ni, dia goncang, goncang merah batu-batu. Bila saya sampai, semua dia tunjuk batu ni. Saya tanya, macam mana boleh dapat batu ni, macam mana boleh dia masuk batu? Bukan masuk dia tu. Batu ni ada dalam kidney pun dah tak boleh kencing, dah bengkak lah kidney, jadi bulat macam terbikai. Jadi apa doktor buat? Doktor tebuk kat belakang ni. Doktor ni tebuk ni, betul? Potong, tebuk ni. Lepas tu dia hantar drill dia tu, drill. Saya tak tahu drill apa. Drill untuk batu tu pecah. Just imagine tuan-tuan, kalau hantar drill dalam belikat kita, sakit tak? Saya kata sakit tak? Tak sakit dia biar. Dia pecahkan batu tu, lepas tu baru dia buat keluar sikit-sikit. Kecil-kecil batu tu. Tapi ni Cina dia panggil dia Cina, ni dah buang dah, banyak lagi. Ni dah buang dah, banyak lagi. Saya dulu umur 30 lebih, saya kena batu karang, kena batu ni sikit. Berapa hari tak buang air, kena batu ni sakit bukan main. Dia bergelesur dan tu kan batu ni kan. Saya gambar kalau banyak ni. Banyak, saya tak boleh minta sikit lah. Jangan awak tunjuk dia. Dia kata doktor kata kat dia, doktor pun tak ni cakap makan apa? Makan apa? Ya jadi macam tu kan. Tapi saya tanya dia, kau makan apa? Nak dengar tak cerita dia makan apa? Dia kata dia makan daging merah. Dia kalau daging cukup suka. Betul tak doktor? Tapi jangan kata sebab daging merah sebab lain dia kata. Dia kata dia makan daging merah dan jangan makan daging merah, jangan makan apa tu ikan masin. Lepas tu dia kata yang paling penting sekali kambing. Kambing yang kuat. Yang anak buah saya ni hari-hari kambing sampai habis kambing orang. Dia kerja pegawai Jabatan Agama kan. Jadi awak jamu kambing je. Awak balik pula sebekas kambing lagi. Jadi kambing jangan makan. Lepas tu kambing dari mana? Ni kambing nasi Arab. Tuan-tuan khulasah ceritanya, kambing nasi Arab tu banyak lemak. Tuan-tuan bila makan nasi Arab ni, tuan-tuan basuh dengan sabun tangan tak? Saya dekat rumah saya ada jual nasi Arab.
Nasi Arak, dia panggil nasi Arak Dimis. Yang paling sedap sekali nasi Arak di kawasan tu, di situlah. Nasi Arak Dimiskor nama dia. Dia apa? Dimis ke apa? Damascus. Tuan-tuan, orang makan nasi Arak tu saya perhati. Nak tengok tak cara dia berjalan? Semua berjalan laju nasi Arak tu. Tapi lepas makan tu semua. Tak ada yang cegah balik, letih. Sebab nasi Arak dia tu banyak nasi. Okey. Jadi tuan-tuan. Okey. Yang keempat, jadi al-albab ni tuan-tuan, termasuklah jurutera, pakar bedah, doktor, termasuklah alim ulama yang tahu dalam bidang dia. Ini orang ni semua yang akan tahu, yang akan dapat melihat dalam Quran tu apa benda. Okey. Ahli astronomi, dia boleh cakap kalau dia faham nahwu saraf dalam Quran apa dia. Saya tanya anak saya, mana anak saya? Tak ada. Ada ni, ada depan ni, depan Datuk ni. Tanya dia, apa sebab kejatuhan Islam di Andalusia? Islam jatuh di Cordoba. Apa sebab? Puncanya kerana kelemahan dalam ilmu pengetahuan, diabaikan. Ilmu apa tu, bahasa Arab pada masa itu dia kata adalah bahasa resmi di tempat itu. Kelemahan itu one of the reason. Kalau baca sejarah pun memang betul, kejatuhan ya sebabkan bahasa Arab. Okey, tuan-tuan, yang keempat tadarrus Al-Quran. Depan tu anak saya tu, anak pertama saya. Depan Datuk. Tadarrus Al-Quran. Tadarrus ni tuan-tuan, tadarrus ni maksud dia daripada darasa. Darasa ni dua-dua belajar dua orang. Belajar dua orang. Maknanya bukan seorang, bukan dua. Mana seorang tu akan baca, seorang tu akan sebut mana fa'il, mana mubtada', mana khabar. Itu tadarrus yang dimaksudkan. Ya. Sambil menghayati sesuatu ayat atau kisah, pengajaran dan sebagainya. Sebab itu dia kata, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Quran, ingat bila dibaca Quran ni ada tak tulis siapa yang membaca? Tak ada kan? Yang adanya Quran ni tak Quran. Quran tu jadi apa? Quran jadi apa? Naib fa'il. Ni naib fa'il. Kalau naib fa'il, mana Quran tu jadi subjek. Naib fa'il. Yang besar dalam ayat ni Quran. Ya, sebab yang membaca tu tak disebut di sini. Bila Quran dibaca, fastami'u, maka hendaklah kamu dengar. Bukan fasami'u. Sami'u dengar sesaja je. Kalau istami'u ni bila 5 huruf, maknanya dia kata memerhati, meneliti. Ya, teliti dengan betul-betul apa makna, mana fa'il, mana naib fa'il. Lahu, apa yang dibaca tu, wa ansitu, dan kita kena diam. Wajib diam. La'allakum turhamun. Tengok la'alla tuan-tuan. La'alla ni, la'alla tu adik-beradik inna. Betul tak? Ni adik-beradik inna tuan-tuan. Ni inna ni kan? Inna. Jadi la'allakum tu, kum tu isim inna. Kum tu isim inna. Bila kum tu isim inna, jadi kum tu jadi ni. Jadi subjek. Isim inna jadi subjek. Jadi kita lupa sebenarnya la'alla tu adik-beradik inna. Adik-beradik inna. Okey, okey. Okey, tengok ni. Wazkur rabbaka, dan ingatlah Tuhan kamu. Wazkur. Ingat tak? Wazkur tu fi'il amal kan? Apa dah fi'il amal? Wazkur rabbaka. Ingat, dalam fi'il tu ada orang. Ada orang. Maknanya orang tu adalah bukan huwa, anta. Fi'il amar untuk anta saja. Ingatlah kamu. Jadi kamu tu jadi fa'il. Maka kamu tu di sini dia jadi subjek. Okey? Yang pentingnya kamu tu siapa dia? Rabbaka. Nampak? Rabbaka. Rabbaka tu jadi apa tu? Maf'ulun bih. Kalau dia maf'ulun bih, dia jadi
objek. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ya, ingatlah Tuhan kamu dalam diri kamu secara rendah diri, tadarru'. Wa khifah, sembunyi. Tadarru' tu rendah diri, tadarru'. Tadarru' tu jadi maf'ul li ajli. Tahu maf'ul li ajli ni? Maf'ul li ajli ni ni nombor B13. Bila dia B13, dia jadi keterangan. Dia jadi keterangan. Ada tak doktor maf'ul li ajli, keterangan? Ya, di bawah keterangan. Ada tak? Ha? Ada. Keterangan ni 4C. Tangan. Okey. Tadarruan wa khifah, dengan cara rendah diri dan takut ataupun sembunyi. Takut, ya, jangan rasa megah sangat. Jadi tadarruan dengan khifah tu sama tak dia punya pattern dia? Sama tak? Baris dia sama tak? Kalau baris sama, kita kata tabik. Boleh? Kalau tabik, maka dia akan jadi tata bahasa. Tata bahasa di mana bunga ayat. Ayat ni berbunga lah. Okey. Wadunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Okey. Kita tengok ayat berikut, nombor 5. Okey. Nombor 5, tahap 5, iaitu tahap pembacaan kita sampai ke tahap menuju ke ilmu yakin. Apa maksud ilmu yakin? Ilmu yakin ni maknanya Al-Quran yang kita baca tu menimbulkan keyakinan kepada kita akan balasannya, akan akibatnya, ya, akan faedahnya. Okey. Macam kalau kita baca wal yattaqillah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yarzuqhu, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan berikan segala penyelesaian, dan bila dia beri rezeki dia tak terhitung. Jadi orang yang sampai peringkat 5 ni, dia yakin ayat itu. Sebab itulah dia kena bertakwa sepenuh-penuh takwa kepada Allah, dan di sebalik takwa itu akan ada hasil. Jadi ini maksudnya ilmu yakin. Bila ada ilmu yakin, baru ada imanul yakin. Imanul yakin ni maknanya keyakinan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu, pada ayat itu. Besar keyakinan kepada ayat itu. Okey? Dan bila sudah cukup ilmu dan sudah yakin, barulah kita menuju ke yang ke-6. Okey. Okey, yang kelima dia kata apa? Tengok ayat yang kelima. Wa iza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dami mimma arafu minal haqq. Okey, tengok dia kata apa? Wa iza sami'u. Wa iza. Boleh terjemah tak? Wa iza. Dan apabila sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu. Tafidu maknanya banjir, bercucuran, ya, minad dam'i, daripada air mata, mimma arafu, disebabkan mereka tahu, minal haqqi, mereka tahu daripada kebenaran. Jadi tahap yang kelima ni, Tuhan kata apabila mereka mendengar ayat-ayat Quran, maka kelihatan air mata mereka bercucuran, ya, kerana mereka tahu apa yang mereka baca. Okey. Lepas tu ayat tu apa dia? Saya tak nampak tu. Ya? Bawah tu memang arfinal haqqi. Ya? Yaqulu, mereka berkata, yaqulu rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'asyahidin, maka letakkanlah kami bersama-sama dengan orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini adalah peringkat kelima. Bila orang ini membaca Quran, maka kelihatan air mata mengalir, ya, sebab mereka memahami
apa-apa yang ada dalam Quran itu, ya. Lepas tu mereka mengucapkan kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami sebenarnya beriman, faktubna, maka letaklah kami ma'asyahidin, bersama-sama dengan orang yang saksi, ya. Jadi ada lagi tuan-tuan boleh tengok, ada beberapa ayat lagi. Yang ni saya bawa satu ayat saja. Ya? Faedah dia. Tengoklah tu. Wa iza sami'u. Tengok. Dalam sami'u tu ada faedah tak? Ada faedah dia wow. Wow tu. Apabila mereka dengar, mereka ni macam orang yang I'm yakin, aku yakin lah tu. Orang yang sampai tahap iman yakin, bila mereka dengar orang baca Quran, macam imam-imam masjid Masjid Haram kan, dia menangis tu. Tengah semayang subuh menangis, baca kunut pun menangis. Dia siap-siap menangis. Orang yang tak faham ni dia menangis juga sebab dia dengar imam tu menangis. Dia sedih. Dia sedih, imam apa lah menangis. Ada sebab dia faham. Ada satu imam tu dia kunut subuh. Dia kata apa? Rabbana a'lamak, elok lagi. Rabbana ahkamak, elok lagi. Rabbana a'lamak, elok lagi. Lepas tu dia ulang balik. Rabbana ahkamak, Rabbana nangis. Maknanya dia, wahai Tuhanku, Engkau lah, maknanya kami idamkan Engkau, kami sukakan Engkau, kami yakin dengan Engkau, kami tahu Engkau. Itu makna dia kan. Menangis dia. Yang akhir sekali, bila sampai ke peringkat 6 ni, iaitu Al-Quran betul-betul jadi pedoman. Kita tak tinggal Quran. Berbagi orang yang membesarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Kerana Al-Quran ini sudah jadi penghayatan dalam kehidupan kita. Kita turun rumah dengan Quran. Kita menggauli keluarga kita dengan Quran. Kita melihat jiran-jiran kita dengan Quran. Apa maksudnya? Kita melakukan penghayatan. Lepas tu kita melakukan pemahaman yang betul dengan Al-Quran. Orang inilah dikatakan orang yang capai ke peringkat yang paling tinggi sekali dalam Al-Quran. Sebelum itu dia mendapat ilmu yakin, iman yakin, aku yakin. Jadi kalau kita nak kira di atas, siapa dia lagi? Wali-wali ke? Tuan Haji Fikri, siapa dia lagi? Yang atas tak disebut. Ya? Ayat 28 85. Okey doktor, ayat 28-85. Yang ini je yang kita pakai, tapi bukan semua orang tahu. Ini yang kita pakai. Bila mana kita pakai ni? Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana radduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Wa ma kunta apa tu? Okey, ayat itu satu je kan? Tahu tiga, okey. Okey, tuan-tuan tengok. Innal ladzi, ada tak inna? Ya. Lepas tu lepas inna ada isim inna kan? Jadi kalau isim inna ni dia jadi subjek. Jadi yang penting dalam ayat ni adalah al-ladzi tu. Al-ladzi tu siapa? Al-ladzi tu orang-orang yang orang-orang yang datang pada engkau Al-Quran. Farada tu maknanya yang telah di farada, maknanya menjadikan Quran tu wajib bagi dia. Larad juga ila ma'an. La tu la jelas. La takkid. Rad juga. Apa ni la rad juga? Sebenar-benar kena ila ma'an. Siapa tahu ayat ini diguna bila? Apa guna ayat ini? Ayat ini diguna untuk pergi haji, supaya balik haji. Dia tulis kat sini tu, dia baca ayat tu, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana radduka ila ma'ad, insya-Allah balik. Orang pergi haji tak nak balik.
Mati jangan. Maksudnya sesungguhnya yang telah Kembalikan kamu ke tempat membalikan kamu ke tempat tempat kembali ya. Okey, kur. Jadi tuan-tuan, al-lazi di sini saya beri al-lazi. Al-lazi itu maksudnya yang. Siapa dia yang? Allah. Allah lah yang membalikan tempat yang benar. Jadi orang-orang yang tak enam inilah bacaan, inilah keyakinan dia bahawasanya Allah itulah yang mengembalikan tempat yang betul. Kalau sekiranya apa-apa yang kita dapat pun, kita kena yakin itu sebenarnya Allah yang beri kepada kita. Ma'ad itu tempat kembali daripada ada. Ya. Katakan wahai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, a'lamu man ja'a bil huda. Tuhanku lah yang tahu siapa yang patut diberi petunjuk. Wa man huwa fi dhalalin, dan siapa yang patut disesatkan. Jadi ini ayat membuktikan bahawasanya Al-Quran itu sudah berada di tahap tinggi oleh setiap orang, iaitu tahap menjadi pedoman, menjadi penghayatan, menjadi pemahaman tahap itu ya. Okay. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balik kamu cari lagi, cari ayat-ayat itu dengan detail. Okay. InsyaAllah kita berhenti sekarang ini. Saya ingat kesempatan betul sebenarnya. Saya Alhamdulillah.